عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam, ya, karya Syekh ataupun Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Insya-Allah hari ini kita nak masuk pada hadis yang ke-25 dalam catatan saya lah, iaitu hadis yang berkaitan dengan kencing bayi lelaki. Ya, baik. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah annaha atat bibni laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. Yang bermaksud daripada Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah bahawa beliau membawakan seorang anak lelaki beliau yang masih kecil, yang masih lagi belum memakan apa-apa makanan. Beliau bawa Ummu Qais ni bawa anak lelaki dia yang kecil yang belum makan makanan ni berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ataupun mendudukkan budak ni di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu budak ni pun berdiri kencing. Lepas budak ni duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak ni pun kencing dekat pakaian Nabi. Fada'a bima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air. Nabi minta air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jeruskan air tu, ya, ataupun kita kata dia rasya ataupun dia basahkan kawasan tu ala thawbih walam yaghsilhu, dan Nabi tak basuh keseluruhan baju tu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabi fabala ala thawbih fada'a bima fa'atba'ahu iyah wa li Muslim fa'atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu. Dalam riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Aisyah mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan seorang budak lelaki, dan budak lelaki tu kencing di atas pakaian Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenjiskan air di kawasan yang terkena najis tersebut. Dalam riwayat Muslim disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjeruskan kawasan yang terkena air itu
terkena air kencing tu dengan air biasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membasuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak basuhlah baju dia. Okey, di sini ada beberapa perkara yang kita boleh bincang. Yang pertama sekali, perkara yang kita nak ambil daripada hadis ni, yang pertama adalah air kencing manusia najis. Air kencing manusia ni najis yang mesti untuk dibasuh. Mesti basuh, mesti kena dibersihkan dengan air. Air kencing manusia selain daripada budak lelaki yang berumur di bawah umur yang masih belum makan apa-apa makanan melainkan hanyalah susu, ya, dia punya cara membersihkannya adalah dengan membasuhnya lah sehingga hilang kesan dia. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu pernahlah melalui dua kubur. Marra biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di, orang kata apa? Dua buah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, ya, dengar dua kubur tu diseksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebutlah, Nabi kata dua orang ni diseksa dan mereka ni tak diseksa dalam perkara yang dianggap oleh orang sebagai dosa besar. Bal huwa kabir. Bahkan Nabi kata dia merupakan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amma ahaduhuma, adapun salah seorang daripada kedua mereka, ya, dia ni fala yastanzihu ataupun fala yastatiru min baulih. Salah seorangnya tidak membersihkan kencingnya dengan betul. Seorang tu dia tak kencing dengan betul. Satu lagi yam fakana yamshi bin namimah. Satu lagi dia ni berjalan mengadu domba. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yastatiru min baulih, tidak menutup kencingnya, para ulama ada yang mengatakan dia bila kencing dia tak tutup aurat. Ada yang kata tak, dia kencing tu maksudnya dia tidak membataskan ataupun tidak melepaskan air kencing dia daripada terkena pakaian dia, dengan makna najis masih ada lagi dekat pakaian dia. Kerana di sana ada riwayat menyebut la yastanzihu min baulih, iaitu tidak membersihkan kencing. Maksudnya air kencing still berada di pakaian dia waktu dia lepas kencing tu. Maksud dia tak basuh dengan elok. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kencing manusia ni najis. Kencing manusia ni najis yang perlu untuk dibersihkan dengan air. Cuma ya, di sana ada perbahasan, adalah kita kata pengecualian. Air kencing tu secara umumnya najis. Cuma hadis yang kita baca ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ia perlu dibersihkan. Perlu juga guna air. Cuma macam mana kita nak bersihkan ataupun macam mana kita nak cuci air kencing budak lelaki yang bawah daripada 2 tahun yang tidak pernah makan apa-apa makanan selain daripada minum susu ibu dia. Di sini ada perbahasan ulama sikit, maka disebutkan di situ. Bagaimana dengan air kencing budak yang belum makan, ini bawah pada 2 tahun? Majoriti ulama kata najis, tetap najis. Daud Az-Zahiri kata air kencing budak yang masih belum makan, ya, dikira sebagai suci. Baik. Pendapat yang tepatlah pendapat majoriti ulama. Kerana apa? Kerana hadis yang kita bincang ni, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena air kencing budak kecil yang masih belum makan ni, ya, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersihkan. Baik, sebab itu saya kata di situ cara basuhan air kencing kanak-kanak bagi air kencing bagi kanak-kanak ataupun bayi. Saya sebutkan di situ tiada khilaf dalam kalangan ulama bahawa air kencing budak yang sudah makan makanan perlu untuk dibasuh. Kerana budak yang dah makan makanan ni, air kencing dia
dianggap najis mutawassitah. Semua kita tahulah najis ni ada 3 kategori kan. Ada najis mughalladah yang kita kata yang perlu untuk disertu, anjing, dan kita ada najis mutawassitah, najis yang perlu untuk dibasuh dengan air mutlak sehingga hilang sifat-sifat dia, dan najis mukhaffafah, najis yang hanya perlu dibasahkan kawasan yang terkena najis tersebut. Ya, baik. Bila kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada orang kata apa? Hadis ini Nabi dibawa oleh Ummu Qais. Nabi ini dibawa dengan budak-budak oleh Ummu Qais. Ummu Qais bawa budak kat Nabi. Budak tu belum makan makanan. Maksudnya berada di bawah 2 tahun ke bawah lah. Sebab tempoh susuan ni 2 tahun dan ke bawah. So dia kencing. Dan Nabi SAW tidak basuh. Hanya membasahkan kawasan yang terkena. Maka sebab itu para ulama dia hanya mengkhususkan budak ini sahaja, untuk kes ini sahaja. Yang mana dalam hadis yang lain jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya air kencing tu najis. Tapi ada hadis yang mengecualikan. Maka yang ni dipanggil sebagai takhsisul am lah. Pengkhususan bagi dalil yang umum. Dalil umum kata air kencing najis. Semua jenis air kencing najis, kemudian dikhususkan sedikit. Ya, semua air kencing manusia ni, tak kira lah apa-apa pun, yang penting kencing manusia ni najis. Tapi dikecualikan sikit, iaitu budak yang masih belum makan. Budak lelaki yang masih belum makan, yang masih berumur 2 tahun dan ke bawah. 2 tahun ni 2 tahun qamariyah. Ya, 2 tahun qamariyah. Ya. Maka sebab itu saya kata, manakala air kencing budak yang belum makan makanan. Al-Auza'i, ada seorang ulama hadis dan ulama fiqh yang bernama Al-Auza'i, dan juga An-Nakhai. An-Nakhai ini Ibrahim An-Nakhai. Mereka mengatakan keduanya perlu direnjis sahaja. Ya. Hanafi dan Maliki mengatakan basuh sama seperti najis lain. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Daraqutni, Nabi kata istanzihu minal baul. Bersihkanlah diri kamu, sucikanlah diri kamu, hilangkanlah diri kamu ni daripada kesan air kencing, minal baul. Tapi Daraqutni bila dia riwayatkan hadis ni, dia sendiri memberikan komentar bahawasanya hadis ini mursal. Hadis mursal ni apa pula? Hadis mursal ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada tabi'in terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dia menyatakan, tanpa tabi'in tersebut menyatakan bahawasanya siapakah sahabat yang membacakan hadis ni kepada dia. Dia tak bagi tahu dia dengar daripada tabi'in lain ke ataupun dia dengar daripada sahabat langsung. Kalau dia dengar daripada sahabat langsung ni tak ada masalah lah. Kalau dia dengar daripada sahabat secara langsung tak ada masalah, kerana sahabat ni semuanya udul. Sahabat ni jujur lah dalam meriwayatkan hadis. Tapi kita bimbang dia dengar daripada tabi'in lain. Ulama hadis ni dia bimbang dengar daripada tabi'in lain, yang mana tabi'in lain ni takut tersilap dalam nukilan. Yang mana tabi'in ni walaupun mereka ini kita katakan jujur, tetapi jujur tidak menjadikan seseorang itu tidak tersilap. Maka oleh kerana kebarangkalian silap tu ada, para ulama, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menghukum dhaif lah hadis tu. Okey? Baik. Hanafi dan Maliki kata kena basuh sama seperti najis lain, dan mereka mengatakan an-nadhu fil hadis ma'nahu al-ghusl. Dia kata bila dalam hadis yang kita baca tadi disebut famadaha, Nabi SAW melakukan nadah. Nadah dalam hadis tu dia kata basuh lah. Yang mana dia kata hadis riwayat Muslim tadi yang saya baca tadi, hadis riwayat Muslim tu ada disebut fa'atba'a baulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti ataupun kita kata mencari kawasan yang terkena air kencing ni, fa'atba'a baulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk mengikut jejak. Nabi menjejak kawasan-kawasan yang terkena air kencing tu. Mereka mengatakan ini bukti yang menunjukkan bahawasanya air kencing ni siapa pun dia, air kencing siapa pun, budak lelaki ke, budak perempuan ke, umur berapa pun, selagi mana ia kencing manusia, ya, kita kata dia akan
Dia perlu untuk dibasuh. Baik. Adapun hadis yang membezakan di antara air kencing budak lelaki dengan air kencing budak perempuan, yang mana air kencing budak lelaki ya perlu untuk dibasuh sahaja, manakala air kencing budak perempuan tidak boleh, tidak mesti ada di orang kata apa digosok supaya hilang. Tetapi mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Al-Hambali, mereka mengatakan air kencing budak lelaki hanya perlu disiram dan dibasahi tanpa gosok dan perah dengan air, dia kata. Air kencing budak lelaki ni hanya perlu disiram kawasan tu, tak perlu, cuma perlu disiram sikit dan dibasahkan tanpa perlu gosok dan tanpa perlu perah lah dengan air. Dalil mereka adalah hadis Ummu Qais dan hadis Aisyah yang kita baca tadi. Okey. Manakala ada hadis daripada Ali bin Abi Talib yang mengatakan yundah baulul ghulam wa yughsal baulul jariyah. Disiram sikit, disiram ataupun direnjis air kencing budak lelaki, manakala dibasuh air kencing budak perempuan. Hadis riwayat Tirmizi, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Okey? Baik. Kemudian hadis ni juga menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil, ya. Nabi SAW walaupun dia tu nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tokoh besar, kekasih Allah, martabat yang tinggi, nama dikenali oleh penduduk langit dan bumi, tetapi Nabi SAW tetap tidak melakukan kesombongan. Nabi SAW ni tak sombonglah. Nabi melayan kanak-kanak, Nabi melayan budak-budak boleh duduk atas orang kata apa, ribaan Nabi SAW. Dalam masa yang sama budak-budak ni siap kencing lagi, dan Nabi SAW tak marah lah. Nabi SAW tak marah, menunjukkan akhlak Nabi ni sangat-sangat mulia lah, ya? Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu dibezakan air kencing budak lelaki dan budak perempuan yang bawah daripada 2 tahun ni? Kenapa dibezakan? Kenapa tak lelaki dan perempuan ni sama-samanya direnjis saja? Kenapa perlu budak lelaki saja direnjis, manakala budak perempuan perlu dibasuh, sedangkan dua-duanya umur sama, dua-dua tak makan makanan lagi? Ya. Yang ni tuan-tuan, pertamanya jawapan yang paling mudah sekali ialah kita tak tahu. Dalam bab najis tak najis ni, dalam bab nak menentukan najis ni mukhaffafah ke, mughalladhah ke, mutawassitah ke, kita tidak boleh menggunakan akal fikiran, kerana bab menentukan sesuatu perkara itu najis ataupun tidak, ya, yang ni memerlukan kepada dalil. Memerlukan kepada dalil daripada syarak. Kalau syarak tak bagi tahu, ya, kalau syarak tak bagi tahu kita, maka kita pun tak tahu. Ada benda yang kita anggap sebagai kotor, tapi syarak tak kata ia najis, kan? Ini contoh, saya bagi contoh, hingus umpama, kahak, kan, kita meludah, kita hingus keluar daripada hidung kita, kita rasa macam gelilah juga, kan, kotor, tapi pada syarak itu tak dianggap sebagai najis. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nak tahu sesuatu tu najis ataupun tidak memerlukan kepada dalil syarak. Jadi bila dalil syarak membezakan di antara air kencing budak lelaki 2 tahun ke bawah yang tidak makan makanan dengan air kencing orang lain, maka kita perlu bezakan. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita dalam masalah ni. Ya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita, nak tengok sejauh mana kita ni tunduk dan patuh kepada arahan dia tanpa banyak bertanya. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, takkan macam tu kot, Islam suruh kita banyak berfikir. Kan Islam suruh kita banyak fikir, betul. Saya tak nafi benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat Al-Quran menggalakkan kita untuk menggunakan akal fikiran, untuk bertadabbur, untuk mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada sesuatu perkara.
Tetapi bukan semua perkara dapat difikirkan dengan akal. Itu benda yang kita kena orang kata apa, yang kita kena akui. Contohnya dalam bab sifat-sifat Allah, dalam bab orang kata apa, zat Allah, dalam bab malaikat dan benda-benda yang ghaib. Benda ni akal tak boleh fikir. Akal hanya mampu percaya. Jadi saya katakan begini, bagi orang yang nak beriman, bagi orang yang nak percaya kepada kekuasaan Allah, maka Allah suruh berfikir, suruh tengok alam, suruh kaji perjalanan bintang, perjalanan matahari, perubahan musim, bagaimana penciptaan dunia ni, penciptaan langit. Tengok, akhirnya tahu dengan akal yang mereka ada, dengan panca indera yang mereka ada, akhirnya mereka buat keputusan apa yang ada dalam dunia ini benar-benar diciptakan oleh satu Tuhan, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Tetapi setelah kita beriman, setelah kita percaya Al-Quran ni memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula kita kena percaya dulu alam ini memang ada penciptanya. Kerana perjalanan alam ini sangat sistematik dan sangat teratur. Ya. Kita dah percaya dah. Kemudian manusia ni secara logiknya bila dia tahu alam ini ada Tuhannya, alam ini ada penciptanya, alam ini ada pentadbirnya, alam ini ada pengaturnya, maka dia secara automatik akan bertanya, macam mana saya nak hampirkan diri kepada Tuhan yang menciptakan saya? Ini soalan yang kita kata badahiyat. Soalan yang normal bagi manusia yang fitrahnya rasa dirinya ada Tuhan. Dia akan tanya, Tuhan ni nak suruh saya buat apa? Tuhan ni nak suruh saya buat macam mana supaya saya boleh mendekatkan diri pada Tuhan? Jadi sebab itu adanya ibadat. Jadi ibadat ni, sebelum kita nak pergi kepada konsep ibadat tu, kita kena tahu dulu sumber. Macam mana kita nak tahu cara ibadat? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jadi macam mana nak buktikan Al-Quran ni memang betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala bagi bukti dalam Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dari sudut linguistik. Mukjizat Al-Quran dari sudut sejarah. Mukjizat Quran dari sudut saintifik. Pelbagai ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran yang tidak dapat disanggah oleh sesiapa. Jadi akhirnya manusia percaya, okey, Al-Quran memang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah manusia percaya Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, setelah manusia percaya Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah Ta'ala hantar Nabi dengan sunnah. Allah Ta'ala berikan Nabi SAW sunnah. Jadi bila ada sunnah, sunnah pun mengandungi kebenaran, mengandungi mukjizat saintifik, mengandungi mukjizat yang pelbagai. Maka manusia percaya, okey, Al-Quran dan sunnah memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita menggunakan akal secara maksimum untuk percaya Al-Quran itu daripada Allah dan sunnah itu memang daripada Nabi, dan kita telah percaya pun, maka tidak ada ruang untuk melainkan untuk kita terima je. Terimalah ni daripada Allah, yang ni daripada Nabi. Saya berpegang dengannya. Dan dalam ayat Quran tu adalah ayat-ayat yang suruh kita tunduk dan patuh. Dalam hadis pun ada ayat-ayat yang suruh kita tunduk dan patuh. Dalam bab apa? Dalam bab ibadat umpamanya. Datanglah ibadat, datanglah akidah. Yang mana ibadat dan akidah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dia punya matlamat. Dia punya matlamat adalah untuk menjadikan kita ni hamba yang tunduk. Ibadat ni Allah Ta'ala syariatkan seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Maksud ataupun objektif daripada pensyariatan ibadat adalah untuk menundukkan hamba, nak menjadikan seorang hamba itu taat. Ibadat bukan suruh kita untuk bertanya ini dan itu, tetapi ibadat hanyalah nak melihat kamu tunduk ataupun tidak kepada arahan Tuhan. Jadi sebab itu bila kita ni dapat saja apa-apa ibadat daripada Quran dan sunnah, kita tunduk dan patuh walaupun kita tak faham. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa solat zuhur 4 rakaat? Kenapa solat asar 4 rakaat? Kita tak dapat dia punya jawapan yang pasti. Kalau hikmah tu okey, tapi hikmah ni pun ijtihad manusia. Kan? Hikmah ni ijtihad manusia. Manusia berijtihad, ini hikmahnya.
Kan? Tapi Allah Ta'ala ada tak jelaskan kenapa subuh 2 rakaat, kenapa isyak 4 rakaat, Allah Ta'ala tak jelaskan secara terperinci. Tapi kita buat. Kenapa kita buat? Kerana dalam bab ibadat ni Allah Ta'ala nak jadikan kita hamba yang taat. Waktu kita melontar haji kan. Waktu kita melontar haji tu, kita melontar, kita tawaf, pusing, kita sa'i, pergi balik kan. Walaupun masa kita melontar tu kita mengimbau kembali sejarah Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim pergi baling syaitan yang goda dia lah supaya tidak taat kepada arahan Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Tapi tuan-tuan, syaitan dah tak ada dekat situ. Syaitan tak ada dekat situ masa kita melontar tu kan. Jadi kenapa kita baling juga? Sambil kita bertakbir kepada Allah baling tu, kita nak beri isyarat bahawasanya, wahai Tuhan, Engkau telah mensyariatkan aku satu ibadat yang kita sendiri pun tidak faham kenapa, tetapi oleh kerana Engkau adalah Tuhan aku, Engkau suruh buat apa pun, Allah Ta'ala suruh buat apa pun, kita buat. Sebab itu kita mengimbau balik sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Allah Ibrahim ni, Allah Ta'ala uji dia dengan ujian yang melampaui daripada pemikiran logika akal dia. Kenapa Allah Ta'ala bagi dia anak? Lepas tu dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh tinggal di satu kawasan yang kering kontang. Mungkin dia pun tak faham, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia tahu sebagai seorang hamba dalam bab ibadat, dalam bab patuh dan taat kepada arahan Tuhan, ada kalanya kita tak perlu faham pun. Setelah kita menggunakan akal untuk percaya dialah Tuhan kita, untuk percaya inilah satu-satunya yang aku perlu taat dan patuh, maka setelah itu kita tunduk dan patuh walaupun kita tak faham arahan dia. Kan? Kita tak tahu apa logikanya. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim untuk sembelih anak dia. Nabi Ibrahim mungkin tak faham apa hikmah di sebaliknya, tapi dia taat. Nabi Ismail pun dia tak faham, tapi dia taat. Maka hamba yang taat kepada Allah ialah hamba yang menggunakan akal untuk percaya kebesaran Allah, untuk percaya keesaan Allah, untuk percaya Quran dan Sunnah datang daripada Allah. Setelah itu, apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Rasul, benda yang tak difahami oleh akal dari sudut ibadat, mereka akan tunduk dan patuh. Kerana ibadat itu disyariatkan untuk menjadikan manusia itu taat, walaupun dalam perkara yang dia tidak fahami. Ini benda yang kita kena faham ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Sebab kadang-kadang ada orang dia guna akal dalam perkara yang tidak sepatutnya. Guna akal untuk cari kebesaran Allah. Guna akal untuk cari kebenaran Al-Quran dan Sunnah memang datang daripada Allah dan Rasulnya. Okey. Tapi dalam bab ibadat, ada kalanya hikmahnya itu secara pasti. Secara ijtihadi mungkin, tapi secara pasti memang tidak. Sebahagiannya tidak datang di dalam dalil yang disebutkan daripada Allah dan Rasul. Jadi kita ni dalam bab ni, kenapa dibezakan? Pertama, ta'abudi. Kita pun tak faham kenapa Nabi SAW bezakan, maka kita bezakan. Yang ni Nabi SAW suruh basuh, yang ni Nabi SAW renjis sehingga basah kawasan yang terkena air kencing tu tanpa perlu diperah dan sebagainya. Ya? Menunjukkan bahawasanya kita adalah hamba yang taat, ni ta'abudi. Tapi para ulama mencari kan apa sebenarnya hikmah, kenapa dibezakan. Sebahagian daripada mereka mengatakan di sana ada umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Sesuatu yang tidak dapat dielak ataupun sesuatu yang nak memudahkan bila terkena. Sebab tak boleh nak elak sangat. Kerana anak perempuan ni biasanya orang tak dukung ramai. Mak dia je lah dukung ataupun keluarga dia dukung. Tapi anak lelaki ni mungkin akan berganti-ganti orang dukung. Maka oleh kerana tu memerlukan kepada hukum yang berbeza. Ada juga yang mengatakan air kencing tu sifatnya berbeza. Air kencing budak perempuan dia kata lebih likat daripada air kencing budak lelaki. Wallahu a'lam, kita pun tak pernah tengok. Kan, tapi sekarang ni dah adanya lampin pakai buang ni yang mana susah nak bocor ni, kita kata hukum ini mungkin jarang-jaranglah dilaksanakan. Jarang-jarang dilaksanakan. Okey, kita pergi kepada bab yang berikutnya. Baik. Saya bukakan dulu slide tu. Okey. Kita masuk kepada hadis nombor 26. Baik, hadis nombor 26. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, jaa a'rabiyyun
fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma fa uhriqa alaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Baik. Dia mengatakan, jaa a'rabi, datang seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Maka dia pun kencing di tepi masjid. Ya. Dia kencing tepi masjid. Ni Arabi ni orang Badui lah. Ya. Okey. Lepas daripada dia kencing dalam masjid, di tepi masjid, fazajarahun nas. Manusia pun marah dia lah, halang dia daripada kencing dalam masjid. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang ramai daripada mengherdik ataupun memarahi ataupun menghalang Badui ini daripada kencing. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW suruh tinggalkanlah, biar dia. Okey, Nabi SAW suruh biar dia. Okey. Kemudian bila Nabi SAW suruh biar, Nabi kata apa? Falamma qada baulahu. Anas kata, falamma qada baulahu. Ketika mana Nabi SAW melihat dia dah selesai kencing dia, amaran Nabi SAW bidhanubi mimma. Nabi pun suruh ambil sebekas air. Fa uhriqa alaihi. Nabi SAW pun curahkan air yang dibawa itu ke atas kawasan tempat Badui itu kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kita tengok pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Okey. Yang pertama, kencing manusia itu najis. Sebab itu para sahabat ni bila tengok aja, okey, bila tengok saja orang ni kencing dalam masjid, mereka marah sebab mereka tahu benda tu adalah benda yang tak sepatutnya. Okey, benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang mengetahui bahawasanya masjid itu adalah kawasan yang sepatutnya dipelihara. Okey? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wajib jauhkan masjid daripada najis. Masjid ni tempat salat. Masjid ni tempat salat, maka perlu dibersihkan daripada benda-benda yang boleh mengotorkan dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak Nabi SAW dalam mendidik orang yang baru mengenal Islam. Sebab Badui ini baru je masuk Islam. Ya, dia baru je masuk Islam, dia baru je kenal Islam. Kalaulah kata Nabi SAW biarkan sahabat untuk halang orang ni ataupun marah orang ni, mungkin para sahabat mungkin akan pukul dia ni, kan? Mungkinlah, kerana perbuatan yang dia buat tu perbuatan yang besar, kencing dalam masjid, kan? Mungkin tindakan itu akan menyebabkan orang jauh lagi daripada agama. Ini benda-benda yang kita kena ambil manfaat jugalah. Ya, selain daripada belajar bab hukum ni, kita kena ada juga metod dakwah. Kan kadang-kadang ada orang melakukan perbuatan, kita boleh marah. Ada orang yang lain melakukan perbuatan yang sama, tapi kita kena tenang. Kenapa? Kerana kedua-dua orang ni tak sama dari sudut background dia. Saya selalu bagi contoh, kita semua baca kan hadis Nabi SAW pergi ke Tabuk. Tiba-tiba dalam ramai-ramai yang tak pergi tu, ada 3 orang yang pun juga tak pergi. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah ibn Rabi'. 3 orang ni tak pergi. Kan? Orang munafik pun tak pergi juga. Orang munafik pun ada tak pergi, bagi alasan macam-macam. Nipulah. Kan? Sebab apa mereka tak pergi? Yalah masa tu masa kemarau, perjalanan pun jauh. Musim pula, musim kurma baru datang.
Jadi ia memerlukan pengorbanan yang besar bagi siapa-siapa nak pergi. Tapi orang yang beriman pergi. Cuma 3 orang ni tak pergi. Ada lagi munafik lain tak pergi. Yang mana yang munafik ni datang jumpa Nabi siap sumpah lagi. Nabi biar je. Nabi terima je. Walaupun Nabi tahu mereka tipu. Tapi Nabi serahkan urusan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala yang akan uruskan mereka. Tapi 3 orang ni, bila datang kepada Nabi SAW, bila datang kepada Nabi SAW, bagi tahu mereka tak ada uzur apa. Mereka cakap betul. Kan? Mereka cakap betul. Tapi mereka tak pergi sebab tak ada apa uzur. Cakap betul, tak menipu depan Nabi, tak pergi, Nabi pulaukan sehingga 50 hari. Kenapa Nabi SAW buat macam tu? Kerana 3 orang ni sahabat Nabi yang agung, sahabat Nabi yang hebat. Ka'ab ni orang yang hebat, rapat dengan Nabi SAW, penyair Nabi SAW. Jadi, bila tak pergi, ia merupakan satu kesalahan yang besar yang menyebabkan Nabi SAW ya, rasa perlunya untuk diberikan pendidikan, diberikan sedikit orang kata apa, denda lah supaya mereka beringat lepas ni. Kerana tak padan sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi duk buat benda ni. Duk buat benda ni. Okey. Baik, itu akhlak Nabi SAW. Nabi tak nak sahabat yang baru masuk Islam tiba-tiba akan meninggalkan Islam disebabkan oleh kerana orang lain mengherdik sedangkan dia tak faham. Sama jugalah macam kita pun, ustaz-ustaz pun sama juga. Kalau kita ni didatangi oleh orang tanya soalan umpamanya, kadang-kadang soalan tu soalan yang basic tapi ditanya oleh orang yang berumur. Kadang-kadang kita ada rasa macam takkan benda ni pun tak tahu kan. Tapi jangan cakap lah. Kerana mungkin dia ni orang yang baru nak insaf, orang yang tak tahu mungkin sebelum ni hidup dia penuh dengan kemaksiatan, hidup dia mungkin penuh dengan poya-poya. Dia tanya benda-benda yang basic, kalau dia tanya tu kita nampak genuine soalan dia tu. Kita nampak memang dia nak tahu. So jangan hina dia, jangan rendahkan dia, jangan herdik dia. Kita jawab elok-elok. Kita jawab benda ni hukum ni macam ni. Kalau kita jawab apa ni tua-tua pun tak tahu soalan macam ni. Soalan macam ni budak tadika yang tanya tahu. Tak padan awak sebagai orang tua tanya. Kita mungkin rasa puas hati dengan apa yang kita jawab tu ataupun apa yang kita cakap tu, tapi ia memberi kesan besar kepada orang yang mendengar ataupun orang yang bertanya. Mungkin lepas ni dia rasa macam aku tanya soalan macam ni kena hina. Dia tak mau tanya lagi dah. Kan, hantarlah. Biar aku jadi orang jahat je. Kerana kalau pergi jadi orang jahat ni tak ada pula kena marah. Dia mungkin akan fikir macam tu, tuan-tuan. Bahaya Jadi sebab itu kadang-kadang perkataan-perkataan yang kita ucapkan ni kita rasa macam kecil, kita rasa macam ringan. Tapi sebenarnya perkataan itu memberi kesan yang besar pada orang. Ini benda yang sangat-sangat kita kena hati-hati. Takut-takut kita jadi penyebab orang lari pada agama. Ini benda yang sangat bahaya. Okey. Kemudian dalil ini ataupun hadis ini juga Nabi SAW menunjukkan kepada kita satu kaedah, iaitu disebut yutahammal akhaffud dararain. Okey. Kita kata apa? Bila bertembung dua mudarat bertembung, tak ada jalan keluar yang lain melainkan kena pilih salah satu, maka kita kena pilih yang paling ringan. Itu dipanggil yutahammalu akhaffud dararain. Akan dipikul mudarat yang ringan, akan diambil mudarat yang ringan untuk buang mudarat yang besar. Apa mudaratnya? Badui ni tengah kencing. Kan? Jadi kalaulah kata tengah kencing, kita pergi hentam dia, kita pergi marah dia, mungkin menimbulkan kesan buruk pada dia, dia murtad lepas tu. Murtad dia lebih besar kesalahannya daripada dia kencing dalam masjid. Biarlah dia kencing, tak apa, nanti kita ajar dia. Sebab dia ni orang tak tahu. Dia badui, dia tak tahu. Mungkin tempat dia mungkin rasa kencing dalam kawasan seperti ini tak ada masalah. Dia tak tahu. So biarlah dia kencing dulu, kemudian kita ajar dia elok-elok. Okay. Yang kedua, air kencing akan merebak ke kawasan lain dalam masjid. Dia tengah kencing, tiba-tiba kita pergi halang dia, kita pergi kejar dia. Tengah-tengah kencing ni daripada satu tempat terkena kencing, akan merebak kencing tu pergi ke merata tempat. Kan?
merata tempat pergi. So daripada dia merebakkan air kencing di seluruh kawasan masjid dan susah untuk dicuci, biarlah dia kencing di satu tempat, kencing itu tak merebak ke mana-mana. So ini di antara perkara yang boleh atau faedah yang kita boleh ambil daripada hadis yang ke-26 ini. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-fitratu khams, al-khitan, wal-istihdad, wa qassu syarib, wa taqlimul adhafir, wa natful ibit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis nombor 27 yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata al-fitratu khams. Fitrah itu ada 5 perkara. Yang pertama al-khitan. Orang Melayu panggil khatan. Ya. Yang kedua al-istihdad. Buang bulu kemaluan. Wa qassu syarib, dan pendekkan misai. Wa taqlimul adhafir, dan juga kata apa, memotong kuku. Wa natful ibit, dan juga mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Sangkut sekejap Okey. Yang pertama, kita bincang dulu berkenaan dengan khitan. Khitan ni ada 2 lah. Satu khitan lelaki dan satu khitan wanita. Ya. Khitan lelaki dulu kita bincang, ya. Hanafi dan juga Maliki, mereka mengatakan sunnah. Sunnah bagi lelaki untuk khitan. Dalil mereka apa? Dalil mereka ialah dilalatul iqtiran. Apa itu dilalatul iqtiran? Bila disebutkan sekali khitan ni dengan benda-benda yang sunat, maka dia kata sunat lah. Contohnya, Nabi kata fitrah ada 5. Pertama Nabi sebut khitan, lepas tu Nabi kata dan cabut bulu kemaluan, dan pendekkan misai, dan memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Benda-benda sunat ni dia kata. Bila khitan disebut dengan benda-benda sunat, maka hukumnya sunat lah. Sebab dia rangkum sekali, dia kata. Maka hukum mengambil hukum yang sama lah. Okay? Dan di sana ada riwayat daripada Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Suraish, daripada Abbad bin Awam, daripada Hajjaj, daripada Abil Malih bin Usama, daripada ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, al-khitanu sunnatun lirrijal makrumatun linnisa. Nabi SAW bersabda dalam hadis ni, Nabi kata sunat ini ataupun khitan ini merupakan sunnah bagi lelaki dan kemuliaan bagi perempuan. Ya, kemuliaan bagi perempuan. Sebab itu dia kata sunat. Ya, sebab dia kata sunnah. Okey. Tetapi bila kita tengok balik, dilalatul iqtiran ni tak berapa kuatlah untuk mengatakan khitan lelaki ni sunat. Sebab ada di sana, ya, dalil yang menunjukkan tak semestinya bila disebut sekali dan dirangkumkan dengan huruf waw tu menjadi semuanya mengambil hukum yang sama. Contoh, kulu min samarihi idza asmar wa atu haqqahu yauma hasadi. Makanlah daripada buah-buahannya apabila dia berbuah, dan datangkan haknya, yakni bayar zakatnya bila hari kita tuai. Bayar zakat ketika mana kita tuai tanaman lah wajib. Makan daripada buah tu tak wajib pun. Sedangkan dirangkum 2 ayat sekali kan. Jadi tak semestinya bila 2 benda dirangkum sekali mengambil hukum yang sama. Tak semestinya. So tak kuatlah dari sudut dalil ikhtiran ni tak kuat. Okey. Dan hadis yang disebutkan al-khitan sunnatun lirijal wa makrumatun linnisa, hadis ni dhaif. Kerana dia ada 3 jalur, diriwayatkan daripada 3 jalur. Jalur yang pertama, jalur Usamah Al-Huzali, dia merupakan hadis yang dhaif kerana di sana ada Hajjaj bin Artah yang meriwayatkan dengan an. Hajjaj ni dia mudallis. Mudallis ni apa pula ustaz? Mudallis ni perawi yang suka menyembunyikan nama guru.
Lepas tu dia skip nama guru dia, katalah dia dengar daripada Muhammad. Dia skip nama Muhammad, dia buang, dia ambil nama guru Muhammad, Ayub. Dia kata hadis ni daripada Ayub. Dia tak tipu. Sebab dia walaupun dia tak dengar daripada Ayub, tapi dia kata daripada Ayub. Memang hadis tu guru dia Muhammad ambil pada Ayub. Perbuatan macam ni dipanggil tadlisul isnad. Jadi bila ada perbuatan macam ni berlaku, para ulama dapat kesan, ulama hadis dapat kesan, mereka sangat teliti. Mereka kata kalau ada perawi yang seperti ini, dia riwayat gunaan an itu tidak diterima. Daripada tu, lafaz daripada tu tak jelas, dia dengar ke tidak. Takut ada orang tengah-tengah yang menjadi perantara yang dhaif di antara dia dan Ayub, contohnya kan. So dia perlu nyatakan dia dengar secara jelas, seperti sami'tu, saya dengar, ataupun haddatsana, dia menceritakan kepada saya langsung. Bila ada perkataan-perkataan yang menjelaskan dia dengar betul, itu tasrih bis sama', dia jelaskan betul-betul dia dengar daripada tok guru dia, dan pada masa tu barulah kita terima. Tapi oleh kerana kat sini dalam riwayat ni, Hajjaj ni riwayat dengan an, maka sebab itu kita hukum dhaif. Di sana ada riwayat daripada Syaddad bin Aus juga dhaif disebabkan oleh Hajjaj ni juga meriwayatkan menggunakan an, dan riwayat yang betul adalah riwayat ni adalah mursal daripada makhul, daripada tabi'in. Dan juga ada riwayat daripada Ibnu Abbas, dia juga dhaif disebabkan oleh kerana ada perawi yang bernama Al-Walid bin Walid. So riwayat tu dhaif lah. Baik. Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Al-Hambali mengatakan sunat ataupun khitan bagi lelaki ni adalah wajib. Mereka kata wajib. Sebab apa? Sebab di sana ada hadis daripada Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah bil qadum ataupun bil qaddum. Dulu baca ya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi SAW? Ibrahim berkhitan waktu dia berumur 80 tahun di Qadum. Ada yang kata di Qaddum. Qaddum ni di kawasan satu tempat di Syam. Menunjukkan tempat Nabi Ibrahim berkhitan tu dekat Qaddum. Ada yang kata Qadum. Qadum ni maksudnya Nabi Ibrahim menggunakan Qadum, menggunakan alat besi untuk berkhitan. Umur 80 tahun ya. Baik. So mereka menggunakan riwayat ni. Okey. Apa dalil yang mereka, apa benda yang boleh mengatakan wajib ni? Sebab dekat sini tak ada bagi tahu wajib pun. Tapi ulama punya penelitian ni sangat-sangat bagus tuan-tuan, sangat-sangat detail sehingga kan mereka nampak benda ni jadi wajib, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata umur ni Nabi Ibrahim 80 tahun baru nak khitan. Kalau benda ni tak wajib, takkan dia sanggup untuk khitan, sebab khitan ni melibatkan alat kemaluan, dia kata. Kalau benda ni tak wajib, takkan dia buka. Kashful aurah lil khitan la yakunu illa anil wajib. Dia kata tidak boleh membuka aurat untuk berkhitan kan, melainkan kepada benda yang wajib, sebab itu dia buka. Sebab itu dia buka. Okey? Baik. Sebab itu ada riwayat daripada Ibnu Abbas, Al-Imamul Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala kita kata apa? Menurunkan beberapa ujian ataupun kita kata beberapa hukum kepada nabinya, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim menyempurnakan hukum tu, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Ya. Dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Apabila Tuhan Ibrahim memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat dan Ibrahim melaksanakannya, menyempurnakannya. Apa itu? Menyempurnakan apa? Apa kalimat itu? Kata Ibnu Abbas, dia mentafsirkan ayat ni dengan katanya ibtalahu Allahu azza wa jalla bitaharah. Allah Taala memberikan Nabi Ibrahim ini dengan hukum-hukum penyucian,
bersuci, ya, iaitu 5 perkara pada kepala dan 5 perkara pada jasad. Antaranya adalah membersihkan kawasan kepala, memendekkan misai, berkumur, masukkan air dalam hidung, siwak. Dan juga di jasad ialah taqlimul adfar, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, dan juga mencabut bulu ketiak, dan membasuh kawasan yang buang air besar dan buang air kecil dengan air. Maksud basuh kemaluan lah. So kalau kita tengok kat sini, memang Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkhitan. So mereka mengatakan, itu mazhab Syafi'i dan juga Hambali mengatakan khitan bagi lelaki adalah wajib menggunakan dalil ni. Dan inilah pendapat yang tepatlah, khitan bagi lelaki adalah wajib. Manakala khitan bagi perempuan, ulama juga berbeza pendapat, ya. Mazhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan khitan perempuan pun wajib. Kenapa? Dalilnya sama seperti dalil yang disebutkan sebelum ini, iaitu selagi mana khitan bagi lelaki wajib, maka khitan bagi perempuan pun wajiblah. Kan di sana ada juga dalil yang menunjukkan orang perempuan di zaman Nabi SAW memang berkhitan. Bila Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Iza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl." Apabila seorang suami telah duduk di kawasan 4, tulang 4 bagi isteri, so kemaluan dan apabila anggota yang berkhitan telah menyentuhi anggota yang berkhitan, maka wajiblah mandi. Anggota berkhitan menyentuh anggota berkhitan. Anggota suami berkhitan, masuk anggota isteri pun berkhitanlah, maka wajiblah mandi. So dia kata, mazhab ni kata wajiblah. Perempuan pun wajib untuk berkhitan. Tetapi ada riwayat, ada pandangan daripada Hanafi dan juga Maliki, mereka mengatakan sunnah. Mereka mengatakan khitan bagi perempuan ni sunnah, sama macam lelaki tadilah. Dalilnya sama macam yang dia orang guna tadi. Kalau lelaki pun sunat, perempuan pun sunat jugalah, sunatlah hukumnya, tak wajib. Tapi ada satu pandangan dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan khitan bagi wanita ni dia makrumah, kemuliaan. Kerana mereka menggunakan hadis yang saya bacakan tadi, tapi hadis ni dhaif kan. Al-khitanu sunnatun lirijal wa makrumatun linnisa. Khitan ini sunat bagi lelaki dan kemuliaan bagi perempuan. Daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang takhtinu bil Madinah. Dia ni kerja dia mengkhitankan orang di Madinah. Faqala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunhiki fa inna dhalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ila al ba'd. Jangan potong habis kemaluan wanita tu. Bila nak khitan tu jangan potong habis. Tapi tinggalkan sedikit kerana itu lebih baik untuk wanita dan lebih disukai di sisi suami. Tapi hadis ni sebenarnya hadis yang dhaif. Kerana sanad dia muttarib, bercanggah-canggah sanad dia. Jadi kalau kita tengok dalam bab lelaki ni kuat, khitan untuk lelaki ni kita kata dia wajib, tapi untuk perempuan ni dalil jelas untuk perempuan yang kata wajib itu tidak begitu jelas. Oleh kerana itulah ulama berbeza pendapat. Tapi kalau kita tengok kat Malaysia ni pun, kalau kita tengok kat Malaysia, memang orang kata apa, orang Melayu ni memang mengkhitankan anak perempuan dia lah kan. Tapi masa di Fatwa Perlis sebelum ni, kita ada panggil jugalah pakar perubatan untuk kita bincang sikit. Dan pakar perubatan tu menjelaskan kepada ahli fatwa. Dia kata kalau orang lelaki ni dia nak khitan, kita tahulah nak bahagian mana yang nak dipotong, bahagian kulit tu. Tapi untuk perempuan ni dia kata kami pun tak tahu nak potong apa. Jadi kita cuma torih sikit je lah supaya luka. Kan, kerana bimbang juga kalau mereka bawa di tempat, pergi jumpa dengan orang yang tidak ada kepakaran, takut dipotong habis. Takut dipotong habis, takut membahayakan dan takut menghilangkan anggota yang bernilai bagi orang perempuan. Jadi oleh kerana itulah kita di Perlis kita mengambil pandangan yang kedua dalam mazhab Hambali itu, dengan mengatakan tidak wajiblah bagi perempuan, tetapi ia merupakan satu benda yang diamalkan di zaman Nabi SAW. Baguslah kalau nak buat, tapi berhati-hati, jangan sampai menghilangkan terus anggota tersebut. Kemudian dalam hadis tu Nabi SAW sebut tentang cukur bulu kemaluan lah, ya. Dan ada riwayat daripada Muslim, riwayat Muslim, ya,
Daripada Anas mengatakan waqata lana fi qasi syarib wa taqlimil adfar wa natfil ibid wa halqil ana alla natruka akthar min 40 lailah. Nabi meletakkan waktu kepada kami dalam bab mencukur misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan supaya kami tidak meninggalkannya lebih daripada 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Okey. So ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tengok kat sini potong misai adalah sunnah. Tadi cukur bulu kemaluan lah sunnah. Begitu juga memotong misai juga adalah sunnah bagi majoriti ulama. Manakala Ibn Hazm mengatakan wajib. Okey. Ibn Hazm kata wajib, tetapi majoriti ulama kata sunnah. Dia tak jadi wajib lah pada majoriti ulama. Kadar untuk potong. Macam mana yang kata potong misai itu? Sebagai ulama iaitu Hanafi dan Maliki, mereka kata potong misai ini sehingga nampak bahagian atas bibir ni. Bahagian atas bibir ni biar nampak, jangan tertutup dengan misai lah. Ya? Mereka kata tak bolehlah cukur terus misai itu. Hanafi dan Maliki. Manakala Hanafi dan juga Hambali, mereka sebahagian Hanafi dan juga Hambali, mereka kata sunnah cukur dan ataupun nipiskan. Kerana ada hadis yang kata ahfus syawari. Ihfa ni boleh maksud cukur, boleh maksud nipiskan. Manakala mazhab Syafi'i mereka kata sunnah untuk nipiskan. Sunnahnya untuk nipiskan. Kalau nak cukur pun tak ada masalah lah sebab benda tu sunnah. Okey, manakala potong kuku juga merupakan sunnah kerana kebersihan lah. Baik. Cabut bulu ketiak. Dalam hadis disebut natf, cabut. Kan? Tapi mungkin ada di kalangan kita yang macam sakitlah ustaz kalau cabut. Saya cukur boleh tak? Jawapannya boleh tak cukur? Jawapannya boleh lah. Kerana objektifnya adalah buang bulu ketiak tu. Cabut tu lagi bagus. Kerana dia lambat sikit nak tumbuh lah. Tapi kalau cukur, dia kata cabut sakit, nak cukur boleh tak ada masalah. Diriwayatkan daripada Yunus bin Abdul A'la, ya, dia kata dakhaltu ala Syafi'i rahimahullah wa indahu al-muzayyin yahliqu ibtahu faqala Syafi'i alimtu anna sunnah an-natf walakin la aqwa ala al-waja' wa yustahabbu an yabda'a bil ibtil ayman. Dikatakan Yunus bin Abdul A'la masuk bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia gunakan alat untuk mencukur dia punya ketiak. Dan Imam Syafi'i kata saya tahu sunnahnya adalah cabut, tapi saya tak kuat untuk menahan sakit cabut tu, maka sebab itu Imam Syafi'i cukur, kan? Dan digalakkan juga untuk dimulakan dengan ketiak di sebelah kanan. Kerana Nabi SAW dalam bab pembersihan ni, Nabi SAW suka untuk mendahulukan kawasan yang kanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok dalam hadis Nabi ni, Nabi SAW ni ajar kita tentang cara urus dirilah. Supaya orang Islam ni nampak kemas, supaya orang Islam ni nampak teraturlah hidup dia. Tidaklah kata kotor, tidaklah kata orang kata apa? Orang tengok pun tak orang kata apa, tak lalu nak tengok dia. Jadi benda-benda macam ni kita kena jauhi. Ya, kita kena jauhi. Jadi orang kata apa? Benda yang sepatutnya kita buat, dia orang Islam tu nampak kemas, nampak bersih, supaya orang Islam ni tak dipandang hina lah oleh orang lain. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kita pun masa mencemburui kita dah habis dah ni masa. Jadi saya kira insya-Allah waktu yang lain kita boleh sambung lagi dengan membaca hadis yang berikutnya. Sebab hadis yang berikutnya pun kita nak baca berkenaan dengan bab mandi wajib. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bincang lagi, ya. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kadang-kadang kita rasa gatal pada bahagian badan dan garu ketika salat. Apakah pergerakan yang membatalkan salat? Ulama berbeza pendapat tentang pergerakan yang membatalkan salat. Madhab Syafi'i mereka meletakkan kalau pergerakan tiga berturut-turut anggota besar, maka membatalkan salat. Manakala madhab Al-Hambali mereka mengatakan pergerakan yang banyak dan mereka tidak meletakkan had, mereka kata terpulang kepada suasana dan uruf. Syekh bin Uthaymin dia kata kalau orang tengok kita buat sesuatu dan orang tak rasa kita salat dengan perbuatan itu, maka batallah salat tu.
Jadi kalau nak ikut pendapat mazhab Syafi'i lebih selamat jugalah, jangan lebih daripada pergerakan tu, kena hati-hati. Ya, anggota besar tu jangan sampai gerak berturut-turut 3 kali ya. Tapi dalilnya ijtihadi sajalah, benda ni benda ijtihad. Okey. Sebab tu kalau kita tengok kadang Arab dia orang kata apa, dia bergerak tu kadang-kadang kalau kita tengok macam pelik kan, tapi bagi mereka perbuatan itu tidak membatalkan kerana mereka mengikut mazhab yang berbeza dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jika seseorang terkentut semasa solat, adakah dia perlu mulakan solat dari awal selepas mengambil wuduk semula atau sambung dari rakaat terakhir sebelum kentut? Ada sebahagian ulama kata pergi ambil wuduk lepas tu sambung balik kan. Tapi pendapat yang tepat, pendapat majoriti, bila terkentut je kena mula balik. Kerana solat ni daripada awal sampai ke hujung dia bersambung. Dia tidak berasingan, dia sambung. Jadi bila kita dah terkentut di rakaat ketiga, rakaat pertama dan kedua tu dikira terbatal. Sebab rakaat pertama dan kedua dikira sah bila mana salam kita sah. Kan? Bila salam, kita dah bagi salam dah sah, baru yang pertama yang kedua tu dikira susunan sebab dia bersambung-sambung. Jadi kalau dah terkentut tu, dia ambil wuduk balik, salat semula. Kerana salat yang awal tadi telah terbatal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah kita boleh create ataupun selawat sebagaimana kita boleh buat doa dalam perkataan sendiri? Okey. Saya tak nafikan selawat yang paling afdal ialah selawat kepada Nabi selawat yang Nabi SAW ajar kepada sahabat, itu selawat Ibrahimiyah. Itu yang paling afdal. Ya, selawat Ibrahimiyah itu selawat yang kita baca dalam tasyahud. Tapi bolehkah kita create selawat lain? Sebenarnya selawat ni macam mana? Salah satu daripada 2 cara je lah kot. Kalau saya tahulah yang saya tahu. Sallallahu ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Muhammad. Tu je lah lafaznya. Tapi yang lain-lain tu ustaz, dia ada sambung-sambung kat belakang tu, termasuk dalam bab doa. Ataupun ada sebahagiannya masuk dalam bab tawasul dengan amal saleh kita. Kita selawat, lepas tu kita doa kepada Allah minta sesuatu. Jadi yang tu tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Selagi mana ia termasuk dalam perkara yang syar'i, tidak ada bercanggah dengan akidah Islam, tidak ada memuji Nabi SAW sehingga menjadikan seolah-olah Nabi macam Tuhan, yang tu tak boleh lah. Tapi kalau selagi tak ada benda-benda macam tu, maka tidak menjadi masalah. Dibenarkan. Sebab itu kalau kita tengok para imam-imam kita pun bila menulis kitab mukadimah, mereka ada selawat-selawat. Selawat itu Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia ada tambahan di ujung tu yang memuji Nabi SAW dengan pujian yang selayaknya untuk Nabi, maka yang tu tidak menjadi masalah. Okey. Tuan-tuan, tu je lah yang saya boleh jawab insya-Allah pada hari ini. Insya-Allah ada soalan-soalan lain nanti saya akan jawab di masa-masa yang lain. Terima kasih banyak pada yang bertanya. Terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy, Kak Lin dan tim. Terima kasih banyak Datuk Ayub, semua yang terlibat. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir. Minta maaf ada soalan-soalan yang saya tak mampu nak jawab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.